Itu dia kawasan baru sekiranya anda ingin melangsungkan majlis resepsi anda. Baik, kita nak berbicara bersama tetamu kita untuk membincangkan tentang Perdana Menteri kita dan juga pilihan raya negeri yang bakal tiba mungkin hujung bulan 8 ataupun hujung bulan ini, kita tak tahu lagi. Namun apa kata, kita terus saja bersama dengan Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar, Peguam Bela dan Peguam Cara yang banyak mengendalikan kes-kes di Malaysia, terutamanya kes yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga pernah menjadi co-counsel bersama dengan mendiang Datuk Seri Gopal Sri Ram dan juga pernah bekerja dengan beberapa peguam-peguam hebat di Malaysia ini. Itu dia. Terima kasih Dr. Syed Iskandar kerana sudi bersama dengan kami, dan mungkin sebagai mukadimahnya boleh Tuan Syed ceritakan tentang aspek perlembagaan persekutuan tentang jawatan PMX 10 ini secara ringkasnya. Okey, terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkasnya, jawatan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim PM10 dilantik secara sah di bawah Perlembagaan Persekutuan artikel 43 2A yang memperuntukkan di mana yang di-Pertuan Agong akan melantik mana-mana orang yang didapati mempunyai likelihood dengan izin majoriti, sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Jadi Perdana Menteri telah dibuktikan mempunyai sokongan majoriti bila sebaik saja Dewan Rakyat dibuka selepas pilihan raya umum ke-15. Ujian untuk sokongan telah dibuktikan majoriti menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sekalipun asalnya ia diminta oleh pembangkang supaya dibuktikan sokongan, tapi pada hari berkenaan pembangkang kata tidak perlu pula. Jadi saya tengok tidak ada satu keseragaman dengan apa yang pembangkang minta kepada pihak YAB PMX ini. Tapi bagaimanapun telah dibuktikan sokongan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga diuji di Dewan Rakyat. Berbeza dengan kerajaan sebelum ini tidak diuji di Dewan Rakyat. Jadi itu sebagai mukadimahnya. Tapi sekiranya saya boleh tambah sedikit, ada lagi suara-suara yang mengatakan, yang mencabar YAB PMX ini yang telah dipilih melalui sistem pilihan raya. Ia bolehlah ditafsirkan sebagai satu cubaan untuk sabotaj demokrasi berparlimen negara. Juga satu perbuatan untuk sabotaj aspek keselamatan negara dan ekonomi negara. Ini semua adalah satu kesalahan di bawah kanun keseksaan yang boleh didakwa di bawah Seksyen 124B, C dan L. Kanun keseksaan. Dan penahanan boleh dibuat di bawah SOSMA. Jadi sebelum ini mungkin kerajaan kita berlembut, tidak mengambil tindakan. Tetapi sekiranya perbuatan cubaan sabotaj demokrasi berparlimen negara ini berterusan, mungkin pihak berkuasa, terlebih-lebih lagi di bawah YDH, di IGP baru, DIG baru yang kita rasa tegas. Jadi inilah masa yang sesuai. Sekiranya berlaku lagi perbuatan-perbuatan seperti ini, saya rasa tidak salah untuk digunakan peruntukan-peruntukan sedia ada. Tidak perlu sebarang peruntukan baru atau akta baru, semua ada. Cuma tunggu untuk dikuatkuasakan sahaja. Okey, Doktor.
Sering kalilah sewaktu datangnya musim pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri yang seperti akan diadakan bulan Ogos nanti, rakyat sering dimomokkan ataupun isu-isu yang sering diperkatakan berulang kali adalah mengenai kes-kes fitnah liwat yang melibatkan Perdana Menteri. Mungkin doktor sebagai seorang yang lebih arif lagi boleh terangkan secara ringkasnya berkenaan kes-kes ini. Okey, beginilah. Sebab kita tidak punya banyak masa pagi ini. Jadi katalah ada 2 kes tu, saya akan ringkaskan dalam 5-6 minit. Untuk kedua-dua kes tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa 2 kali untuk kes liwat. Kes liwat pertama tahun 1999 dan kes liwat kedua selepas berakhirnya sekitar 2004 didakwa satu lagi. Jadi kes liwat yang pertama melibatkan pemandu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak akan menceritakan faktanya secara detail, tapi saya akan terus pergi kepada 2 atau 3 perkara yang membuktikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melakukan sebarang perbuatan liwat. Contoh yang pertama ialah tarikh yang dikatakan liwat itu berlaku. Tarikh itu dipinda berulang kali oleh pendakwa. 92, 93, 94. Jadi kalau kita percaya seseorang itu diliwat, mesti kita dah tahu bila. Kenapa ditukar-tukar tarikh ni? Dan bila ditukar akhirnya kepada tahun 93, diberi pula 1 hari antara bulan sekian-sekian ke bulan sekian-sekian. Jadi kenapakah mangsa tidak pasti bila liwat itu berlaku? Yang lebih menarik ialah bila dikatakan liwat itu berlaku pada tahun 1992. Liwat di bangunan Tivoli Villas. Tivoli Villas masih lagi dalam pembinaan ketika itu. Tivoli Villas masih under construction. Jadi bagaimana liwat nak berlaku di Tivoli Villa sedangkan bangunan masih dibina? Saksi yang dibawa oleh pihak pembela yang mengatakan dia memasang aircon 2 tahun selepas tarikh liwat itu berlaku. Sebab kertas pendakwaan liwat itu menyebut dalam bilik berhawa dingin. Sudahlah bangunan itu belum siap. Selepas siap, 2 tahun selepas siap, barulah penghawa dingin dipasang. Peguam kapal Sing ada berkata, if it's true that Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan izin has sodomized this Azizan Abu Bakar, then it must have been done in full views of the construction workers. So itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua mengenai kes liwat yang pertama ini ialah bila Azizan Abu Bakar sendiri memberitahu mahkamah 3 kali. Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meliwat saya. Tetapi yang minta saya cakap macam ni dalam mahkamah ialah SAC 1 Musa Hassan. 3 kali diulang-ulang. Selepas itu, pihak pendakwa meminta mahkamah untuk membatalkan daripada rekod mahkamah, expung from the record. Jadi kalau mangsa yang mengatakan diri diliwat sebenarnya dah diberitahu, dah bagi tahu berada mahkamah, saya tak kena liwat, yang suruh saya cakap macam ni pegawai polis ni. Patutnya kes tu dah dibuang. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, seorang pegawai polis, nama dia ASP Zul Aznan. ASP Zul Aznan memberitahu mahkamah yang Azizan Abu Bakar mengaku beliau berbuat begitu menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ada faedah keuangan yang diterimanya. Jadi ketiga-tiga ini saya simpulkan secara ringkas untuk kes liwat yang pertama. Di manakah liwat itu berlaku? Sepatutnya kes ini telah lama dibuang. Begitulah bila sampai ke Mahkamah Persekutuan buang kes ni.
Okey, dan secara kesimpulannya kita boleh mentafsirkan bahawa isu liwat ini tidak pernah dikenakan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan terbuangnya kes ni di Mahkamah Persekutuan untuk kes liwat pertama, tak ada. Jadi yang malangnya apa yang berlaku selepas itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut didakwa kerana kononnya menjalahguna kuasa menggunakan perkataan gempak terhadap Azizan Abu Bakar dan Umi Hafidah. Sebab itulah dipenjarakan 6 tahun kesalahan kononnya corrupt practice, rasuah. Okey. Rasuah ini adalah kes rasuah yang paling pelik dalam dunia. Tak melibatkan 10 sen pun duit. Hanya kerana tolong bagi tahu dekat polis, hampir gempak dia mereka dua ni Sat, Azizan Abu Bakar dan Umi Hafidah, yang membuat laporan polis mengenai kes liwat ni. Jadi kes itu dibuang. Tapi masih lagi 6 tahun penjara kerana hanya menggunakan perkataan gempak. Jadi presiden telah disetkan dengan kes ini. Siapa-siapa yang cakap perkataan gempak boleh menyebabkan mereka ni didakwa kerana kesalahan rasuah ataupun salah guna kuasa. Kerana ini adalah satu penganiayaan, saya percaya, untuk menjalani hukuman 6 tahun hanya kerana kesalahan gempak ni. Dan yang dijaja oleh pihak pembangkang selama ini, kononnya 6 tahun ni ialah liwat yang dah dibuang oleh Mahkamah Persekutuan. Itu yang kita nak jelaskan kepada umum pada ketika ini, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah dipenjarakan ataupun tidak pernah disabitkan kesalahan liwat oleh mana-mana mahkamah di Malaysia, dan beliau masuk penjara adalah kerana kesalahan lain yang mungkin juga diputarbelitkan oleh pembangkang ataupun musuh-musuh politiknya. Benar? Benar. Dan secara ringkas ada kes yang kedua. Kes kedua melibatkan Saiful Bukhari. Okey. Saiful Bukhari, peguam, barisan peguamnya pada mulanya diketuai oleh Karpal Singh. Kemudian Karpal Singh terkorban dalam satu kemalangan jalan raya yang mungkin masih boleh disiasat sebab terkorbannya Datuk Seri Utama Mendiang Karpal Singh ni. Dalam kes ni, semasa dia berada di Mahkamah Rayuan, Saiful Bukhari, peguam bagi pihak pendakwa berkata dalam masa dia 38 tahun menjadi peguam, tak pernah dia mengambil satu kenyataan daripada orang yang kena tuduh daripada kandang. Kecuali sekiranya orang yang kena tuduh itu adalah of low mental capacity. Okey. Dengan tegasnya, Karpal Singh membalas balik hujah Tan Sri Syafiee dalam kes itu di Mahkamah Rayuan dengan berkata, dengan izin, perhaps my learned friends has suffered from lapse of memory. 20 years ago, my learned friend has defended DP Wijendran, former Deputy Speaker of Dewan Rakyat. Does this mean that former Deputy Speaker of Dewan Rakyat is also of low mental capacity? Okey. Jadi terdiam Tan Sri Syafiee kerana berkata dia tak pernah bela orang yang kena tuduh daripada kandang. Tapi Karpal Singh mengingatkan seluruh mahkamah rayuan ketika itu. Tak lama selepas ini, dalam 24 jam selepas kejadian ini, argumen ini, Karpal Singh terkorban di satu kemalangan pukul 1 pagi lebih dekat Gua Tempurung. Okey, seterusnya kalau kita pergi ke Mahkamah Persekutuan untuk kes yang sama, Saiful Bukhari, Karpal Singh telah meninggal. Datanglah mendiang Datuk Seri Gopal Sri Ram yang mengetuai pasukan pembelaan. Datuk Seri Gopal Sri Ram menimbulkan berbagai perkara yang amat menarik untuk dikongsikan, tapi saya pilih satu dua je.
Pertamanya ialah mengenai gel. Sekiranya Saiful Bukhari berkata beliau dipaksa untuk gel, untuk dia kena liwat tu, dia dipaksa. Kenapa Saiful Bukhari ni bawa gel? Seolah-olah tolong liwat aku. Saiful Bukhari bawa. Itu satu. Kemudian dalam kejadian tu dikatakan gel tu tumpah di atas kapet. Kapet tu dibuktikan tak pernah wujud. Okey. Dan jika Saiful Bukhari telah diliwat, kenapakah keesokan harinya beliau datang buat teh pula dalam satu mesyuarat? Dan CCTV yang dikatakan sebagai bukti untuk kejadian ini tidak dikemukakan oleh pendakwa yang telah kemudian diketahui ada masalah dengan rakaman itu, telah dikacau. Okey, baik. Okey, kita dah jelas dengan Perdana Menteri dan juga kes-kes lampau beliau. Namun kita nak tahu menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang, bagaimana kedudukan Perdana Menteri dan juga peluang kerajaan perpaduan ini? Dia begini, peluang kerajaan perpaduan adalah cerah. Cuma kerajaan perpaduan perlu lebih rajin mengesan isu-isu. Sekarang ni seperti yang isu kita sebut tadi, isu ni tak pernah diketengahkan, maka dengan itu pembangkang dengan bebas melabelkan Datuk Seri Anwar dengan pelbagai label. Okey, kes ini sedikit lagi akhirnya Datuk Seri Anwar diampunkan. Dalam kes ini juga sedikit lagi saya perlu sebut di pegawai polis yang menyimpan DNA itu menyimpannya dalam peti kabinet dan memasang aircon dengan maksimum. Walhal arahan daripada pihak Jabatan Kimia ialah untuk menyimpan dalam peti sejuk. Dan DNA itu telah didamagekan. Dan bila ini dipetikaikan, Tan Sri Syafiee berkata yang dia pegawai ini adalah karakter dia bagus. Tetapi Ram Kapal Singh bangun mengingatkan Tan Sri Syafiee ialah dengan poin di mana Tan Sri Syafiee pernah menjadi pengurusi Suhakam dan Tan Sri Syafiee mendapati Jude Pereira, pegawai polis ini adalah seorang yang tidak boleh dipercayai. Jadi ini saya sebut, walaupun akhirnya kes itu diampunkan, tapi sebenarnya dia tak ada kes. Jadi dalam Ernest Saiful dibuktikan banyak DNA lelaki ada. Bila banyak DNA lelaki ada, Tan Sri Syafiee kata ini adalah kerana Saiful menggunakan public toilet. Lalu dijawab oleh pihak pembelaan, untuk membolehkan banyak DNA lelaki masuk ke dalam Saiful, penggunaan public toilet tu mestilah melekat kepada toilet bowl, barulah DNA orang lain boleh masuk. Jadi ini adalah antara poin yang menunjukkan tiada liwat. Dan komplain pertama Saiful kepada doktor ialah ada plastik masuk dalam saya. Dia tak kata mengenai liwat. Jadi liwat ni adalah suatu perkara yang tak pernah wujud. Dan kalau kita ingat, ayah Saiful sendiri pernah membuat satu sidang media yang menafikan liwat berlaku. Walaupun sehari dua selepas tu beliau menarik balik. Jadi dan akhirnya kes itu diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya nak kata, minta maaf, berbalik kepada pilihan raya tu, ini poin yang perlu diperbetulkan. Kalau tidak, sampai bila-bila kita akan tengok dalam media sosial penuh dengan perkara-perkara yang seperti ini, tapi tidak dijawab dengan jelas oleh mereka-mereka yang bertanggungjawab. Okey, itu dia. Maknanya jelas dan juga terang setakat ini berdepan dengan pilihan raya negeri yang akan datang ini, apa-apa kes-kes yang berkenaan dengan Perdana Menteri kita adalah tidak relevan sama sekali, Herlina. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Matsar, seorang peguam bela dan peguam cara. Itu sahaja masa yang kita ada untuk Apa Khabar Malaysia edisi hari ini. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Saya Herlina Pahlavi.
Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Bye.